Pertama, ini adalah peralatan yang perlu ada untuk memancing secara trolling ya. Kita akan membuat tunjuk cara bagaimana menyediakan perambut trolling dulu. Yang pertama yang mesti ada adalah plier. Yang kedua, rapala ataupun seangkatan dengannya. Ini memang dari jenis rapala. Lepas tu kita ada rolling swivel belt 75 kg, 100 kg pun boleh ya. Ni rolling dia, saya panggil dia nombor 8 sebab bentuk dia macam nombor 8. Lepas tu kita ada steel. Saya menggunakan hari ini menggunakan 100 LB steel. Biasanya steel ini disertaikan bersama dengan klip steel ini kecil ya. Kita gunakan 4 untuk tunjuk cara kali ini. Dan satu lagi ada rolling swivel juga macam ni, biar kepala dia besar. Yang besar macam ni bagus. Ini kekuatan dia 100 kg yang jenis yang macam ni, jenis ni 100 ataupun nombor 3. Kita gunakan saiz 3/0. Okey, ini steel 100 pound dengan 4 klip steel. Jadi steel ini panjangnya lebih kurang, biasa saya gunakan lebih kurang 100 ataupun 1 meter. Jadi saya tunjukkan caranya bagaimana untuk memasang peringkat awal perambut untuk trolling. Okey, kita mulakan. Mula-mula kita ambil steel. Kita buat kepala dulu. Kalau kita guna kepala bahagian atas, kita menggunakan nombor 8 ya. Dan untuk ekor atau bawah, kita guna jenis begini untuk bawah. Jadi yang pertama kita masukkan dulu klip. Kita masukkan dulu 2 biji klip. 2 biji klip jadi 1, 2. Lepas tu kita masukkan nombor 8. Nombor 8 ini pak klipnya, sebab dia sama warna dia susah nak nampak. Jadi kita buat begini, separuh bulat ni bulat, biar dia berada di tengah. Lepas itu kita masukkan klipnya pula. Kita masukkan klip. Pastikan klip ni lubangnya boleh masuk untuk dua lembar. Kita masukkan. Hati-hati main steel ini, boleh mencederakan tangan. Kita berhati-hati ya. Kalau besar sikit bagus, tapi kalau kecil pun dia memang padat-padatnya. Kita masuk sampai ke hujung, sampai boleh masuk sampai tak boleh masuk. Okey. Lepas itu kita masuk yang kedua. Masukkan yang kedua. Okey, dah masuk yang kedua. Jadi begini. Ini kalau boleh rapatkan lagi pun bagus, supaya dia hanya ada lubang kecil saja. Ini dah tak boleh nak masuk, kita matikan situ saja. Jadi yang ni biar bahagian ini jangan bagi
Dia terlebih, dia masuk dalam 3/4 saja. 3/4. Oh, terkeluar balik. Okey, dia tinggal keluar sikit. Jadi just kita kepit dia. Kepit lah banyak-banyak kali pun tak apa. Dan yang ni pun kita kepitkan dia aja. Dah siap. Jadi dia tak boleh terbuka lagi. Kita pusing semula, pusing untuk bahagian kedua pula, bahagian bawah. Masukkan sama 2 biji. Kalau sebiji boleh tak? Sebiji pun boleh, tapi confident tak confident je lah. Biasanya saya gunakan 2 biji. Sama, masukkan, bulatkan macam ni. Lepas tu kita masukkan panjang sikit tak apa, ring atau klip yang pertama. Kita masukkan klip yang pertama. Hati-hati. Okey, kita tolak. Jadi untuk menjaga keselamatan, saya pakai 2 plier untuk menarik supaya dia rapat. Cari yang saiz yang lebih besar, lebih bagus. Besar sikit ni. Okey, kita masuk yang kedua. Yang kedua, masukkan klip yang kedua ni 3/4 saja. Okey, kalau dah nampak keluar sikit tu, kita pun matikan lah. Okey, dah siap untuk atas dan bawah. Yang bulat ni ataupun nombor 8 ni kita sangkut di tali utama. Dia ada satu lagi yang menunggu dia nanti sangkut. Okey, dah dapat. Siapkan untuk trolling. Jadi kita menggunakan umpan tiruan ataupun gewang ni. Ada setengah orang dia menggunakan bulat terus masuk ke dalam ring ini, tapi saya menggunakan kili ini untuk memudahkan kita proses tukar menukar. Kadang-kadang kita menggunakan satu joran, jadi kalau kita buat begini klip ini terus ke sini, maka kita nak merungkai balik tu dah jadi masalah. Jadi kalau macam ni kita je boleh bertukar. Tukar bila nak main bottom, kita boleh tukar balik main bottom menggunakan joran yang sama. Ini aja cara dia. Jadi dia masuk cantik dalam lubang dia. Dan pasang mata lah, jangan tak pasang mata. Ini untuk mengelakkan luka dan sebagainya. Saya tak pasang mata 3 Kalau boleh matanya besar. Ini dah banyak makan tenggiri dan ada banyak lagi. Ini yang paling lama. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan nak cari ni pun rasanya dah tak jumpa. Mungkin ada lah pun jenama apalah. Okey, itu dia. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana nak pasang ataupun bagaimana dikombinasikan dengan joran trolling pula. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Untuk episod kali ini saya akan berkongsi satu lagi pengalaman
yaitu teknik ataupun kaedah trolling ya. Jadi untuk fasa ketiga ini, episod pertama kita lihat kaedah trolling. Jadi joran yang biasanya digunakan untuk trolling biasanya aksi berat. Okey, aksi berat. Kalau boleh yang ada, saya panggil dia belalai gajah di sini ya. Jadi belalai gajah, tapi ini rod ini masih menggunakan ring biasa, Kalau untuk lagi heavy biasanya roller dia pakai jenis, ada roller, ada roda di sini ya, ada roda. Panjangnya tak panjang, biasanya untuk trolling kita menggunakan rod 5 hingga 7 kaki. Jadi ini biasanya saya gunakan bersama dengan mesin elektrik. Asalnya tak ada mesin elektrik, kita menggunakan overhead reel yang mana dia berada di atas. Saya akan tunjukkan overhead. Okey, ini salah satu rod ataupun trolling yang saya biasa guna. Ini ialah pan senator. Dia ada cap apa ni? Ada cap melin. Ini antara kesayangan saya, rod ataupun mesin kesayangan saya. Ini dipadankan dengan VIP. Ini rod murah je, rod yang murah, Limax VIP 100 lebih saja, tapi dia telah banyak berjasa terutamanya untuk trolling. Kekuatan rod ini 30-80, tapi dia masih menggunakan ring biasa, jadi okey. Jadi itu yang dikatakan overhead. Sebenarnya banyak dalam simpanan saya overhead yang boleh kita gunakan. Salah satunya Abu Garcia ni, mungkin dah tak jumpa di pasaran, Ambassador. Ini rare punya rod. Yang penting dia ada bunyi ya. Bila ikan tarik, boleh dengar ada bunyi. Begitu juga ada satu lagi, ini cutter special Shimano. Cutter special ni pun biasanya saya buat untuk trolling tenggiri ya, untuk trolling tenggiri. Dia pun sama, mesti ada mesti ada ni. Boleh dengar. Itu yang kita nak dengar. Biasanya disentap oleh ikan tenggiri, boleh dengar suara tersebut. Trolling ni waktu bot berjalan, biasanya bot tak lebih daripada 7 knot. Tak lebih daripada 7 knot. Kalau laju, trollingnya tak berapa cantik lah, dia terlampau laju. Yang ni yang paling power ni, kalau kita dengar senator ni bunyi ni, tentunya boleh dengar bunyinya kuat sekali. Kalau ikan tarik itu memang satu bot pun boleh dengar. Jadi kita pasang, tadi kita tunjukkan yang ni, saya menggunakan Rapala. Ini Rapala, saya panggil dia Rapala Tiger ni. Memang banyak berjasa. Ada juga Rapala merah putih ni pun antara yang rare juga, tapi saya dah modify, kebanyakannya saya dah modify. Letakkan pengilat, itu dalam sesi yang lain saya akan tunjukkan. Ini yang Tiger ni memang banyak dalam video berikutnya pun menggunakan inilah Tiger ni. Jadi sini ada mata dia, mata 3 ada 2. Jadi cara mengikat tadi dah ditunjukkan. Cara mengikatnya, just kita pasang pada tali utama. Sekejap, kita tengok.
Nih kepalanya lebih kurang 1 meter dengan rapala ataupun gewangnya. Ini terus kita sambungkan ke mainline, gitu aja. Ada lepas ke laut, dalam laut, tapi berhati-hati karena mata 3 ini boleh terpelanting dan sebagainya. Oke, yang ini sulu nih biasanya dia boleh mencapai kedalaman, dia selam itu boleh mencapai kedalaman 20 kaki, boleh sampai 20 kaki. Jadi bila bergerak kita pasang, biasanya saya lepas ke belakang dan lebih kurang 150 hingga 200 meter ke belakang, biar panjang tak apa, supaya ikan tak takut dengan bunyi bot. Tapi ikan kat tengah laut memang tak takut bunyi bot. Di samping tu ada juga jenis trolling yang macam ni, menggunakan jerumbai ni, sotong ni. Ini memikat tenggiri pun makan, wahu pun makan, dan beberapa spesies ikan yang lain lah yang makan, termasuklah marlin. Marlin pun kalau dia jumpa dia sapu je. Lagi satu saya nak cerita tentang perbezaan antara yang kecil yang besar ni. Yang jenis macam ini dia ada tempat untuk menyusun tali, dia akan menyusun tali. Biasanya ini kurang sesuai untuk main ikan yang besar, kerana ikan yang besar bila trolling dia tarik begitu pantas, jadi alat ini tak mampu untuk menahan geseran kelajuan yang keluar. Untuk main ikan yang besar biasanya dia tak ada alat untuk dia tidak ada alat untuk menyusun tali tersebut. Macam pensenator ni, dia tidak ada alat, kita yang kena susun talinya. Mesin jenis ini sesuai untuk main ikan yang besar, kerana dia tarik itu tak ada apa-apa halangan, memang terus keluar. Tapi apabila kita nak trolling, kita kena set drag kita supaya menjadi longgar macam ni je. Jadi kalau dia bunyi itu dah cukup lah, janji asalkan bila kita trolling tali ni tak keluar waktu jalan. Jadi kita kena adjust drag dia supaya dia cukup saja, asalkan ikan tarik terus berbunyi. Itu. Jadi kita tinggalkan, buatlah kerja kita yang lain di atas bot. Semoga ini memberi sedikit banyak panduan kepada kita. Saya biasanya menggunakan trolling, selain daripada menggunakan rapala ni, selain daripada menggunakan rapala begini ya, saya juga menggunakan umpan, kalau umpan mati, kembung ataupun parang. Tapi kaedah menyuntik ataupun memasang mata kailnya berbeza. Itu satu pelajaran yang lain. Bagaimana saya trolling dulu, terutamanya di Sarawak, di Penipah, kawasan Penipah, kita trolling menggunakan bot enjin 5 kuda saja. Kawasan Karang yang mana ada ikan tenggiri, memang satu hari 13-14 ekor pun boleh kita tarik naik satu pagi je. Ini satu antara pengalaman menggunakan trolling. Tapi di Semenanjung ni saya banyak trolling waktu bot bergerak nak pergi pelantar saja, ataupun lubuk-lubuk ya. Sebab tenggiri ni bila ke tengah dia tak ada sangat, dia berada di antara air hijau biru hingga ke biru, ke dalam sangat pun dah tak ada. Itu semua pengalaman, mungkin rakan-rakan boleh mendapat pengalaman tersebut dengan banyak menyertai aktiviti memancing. Jadi saya harap perkongsian kali ini dapat memanfaatkan kepada rakan-rakan sekalian bagaimana menggunakan kaedah. Kesimpulannya, trolling menggunakan joran yang pendek tetapi padu, berkekuatan mungkin sampai ke 100 lb, mungkin gunakan rolling ataupun menggunakan
cincin biasa, cincin biasa. Mesinnya pula bergantunglah kepada cara ataupun ikan yang cuba kita jinakkan. Boleh menggunakan overhead, boleh juga menggunakan spinning, tapi saiznya yang besar kerana kita perlu tali yang panjang untuk melakukan trolling ini. Bukan kata spinning tak boleh, boleh. Spinning bersaiz 10,000 ke atas pun saya pernah gunakan untuk membuat trolling. Tetapi kalau 8,000 jaraknya lebih kurang 120 meter, memang tak berapa sesuai, tetapi boleh. Tapi yang paling baik lah yang dari pengalaman saya memang menggunakan overhead reel ini, overhead reel ini. Cara pemasangan umpan dan sebagainya tu bergantung, bermacam-macam. Tak ada satu yang boleh kita katakan yang sempurna. Gabungan antara ikatan-ikatan tu antara yang terbaik. Begitu caranya. Jadi untuk trolling, rod yang padu, mesin yang sesuai, tali yang panjang dengan umpan yang sesuai, sama ada menggunakan umpan tiruan ataupun menggunakan umpan mati atau kembung mati ke apa-apa je lah, umpan yang boleh digerakkan mengikut boat itu. Tapi kelajuan boat mestilah tak lebih daripada 7 knot. 7 knot biasanya begitulah. Tapi kalau ada ikan yang boleh tambah 10 knot, terpulanglah rezeki masing-masing. Kita bercerita berdasarkan kepada pengalaman. Itu saja. Jangan lupa rakan-rakan sekalian, subscribe, like dan share channel ini kepada rakan-rakan yang lain supaya ilmu yang dipaparkan ini dapat dikembangkan. Sila beri komen-komen untuk memperbaiki channel ini pada masa hadapan. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Laju sikit mah. Dah cukup. Laju lagi, laju. Penat. Oh. Habis datang nak mancing. Makan pun belum. Ni ke sini dah ni. Ni sengit dah. Ada bola lagi. Cukup. Bot ke depan. Apa 2 orang lah. Satu rasmi, satu tak rasmi. Wah. Ada lah. Tu weh. Gancu dah gancu. 6 kilo. Gancu. Ada ke? Tak ada. Ada. Gancu ada gancu. Gancu. Oh, hati. Wah, tu dah. Jadi dah datang. Gancu. Oh! Baiklah jago. Lagi. Wah, tiger lah, betul lah. Ada tiger. Betul lah. Okey, jalan. Ini malam makan sendiri ya. Ini malam makan sendiri. Betul. Oh, terbaik ya. Ambil gambar tu. Biarlah bukan orang dia. Jago. Ni 8 dia. Pinjam. Pinjam. Ini video dulu. Video